من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang serta kesempatan kepada kita semua. Kita masih lagi berada di sini untuk meneruskan ibadat puasa kita, amalan soleh kita di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita berada pada Al-Ashri Al-Awakhir, 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan diberi kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqamah menghabiskan saki-baki Ramadan ini dengan kita mendapat Lailatul Qadar insya-Allah. Di kesempatan pada pagi ini, amba ingin berkongsi dengan adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kebetulan amba duduk tengok-tengok kitab rumah tu, jumpa sebutir kitab tajuk Lailatul Qadar. Kitab sebutir kitab tu tajuk dia Lailatul Qadar dah. Jadi insya-Allah di kesempatan masa yang ada ni, kita akan sama-sama diskusi, kita akan sama-sama muzakarah kitab yang ada di tangan hamba ni bertajuk Lailatul Qadar, karangan Dr. Faruk Jamadah. Dr. Faruk Jamadah, dia tulis satu kitab yang bertajuk Lailatul Qadar. Jadi di awal-awal kitab ni dia sebut tajuk yang pertama, makna Lailatul Qadar wa wuruduha fil Quranil Karim. Makna Lailatul Qadar, kenapa dinamakan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia bawa kepada kita kenapa namanya Lailatul Qadar, ataupun nama yang diberikan nama lain Lailatul Taqdiri wal Hukmi. Kerana apa? Kerana annallaha ta'ala yuqaddiru ma yakunu fi tilka sanati min matarin wa rizqin wa ihya'in wa imatatin. Dinamakan Lailatul Qadar ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pada tahun tersebut kejadian-kejadian sebagai contoh hujan, rezeki, kehidupan dan kematian,
wa yahkum amrud dunya ila misli tilkal lailati minal amil qabil. Dan Allah Ta'ala telah menentukan urusan dunia sehingga mana akan berjumpa pada tahun berikutnya. Maknanya Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan kerana malam itu adalah malam yang mana Allah Ta'ala telah tentukan segala-gala, dengan rezekinya, dengan ujiannya, hidupnya, matinya, apa jua perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan untuk tahun itu dan tahun berikutnya hak lain pula. Itu maksud yang diberikan oleh tuan kita ni. Satu lagi yang menarik, makna Lailatul Qadar ini disebut oleh Al-Imamul Qurtubi dalam kitab dia, dalam tafsir dia, tafsir Qurtubi. Dia kata, wal makna Lailatul Qadr, makna Lailatul Qadar ini summiyat bidzalika, dinamakan demikian lianna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrih, ma yasha'u min amrih. Dinamakan Lailatul Qadar ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan apa sahaja perkara-perkara hak dia nak, ila misliha minas sanati al-qabilah, sehinggalah kita jumpa dengan tahun berikutnya. Gabriel ma yasha' tu min amril mauti wal ajali wal rizqi wa ghairi, seperti ajal maut, rezeki dan juga sebagainya. Allah Ta'ala tentu dah segala-galanya pada tahun itu. Maka untuk tahun tersebut dia tahu hak depan, hak akan datang tu hak lain dah. Tu maksud yang disebut oleh Al-Imamu Al-Qurtubi. Begitu juga dalam kitab ni, tuan kitab kata Lailatul Syarafi wal Azmah, malam yang penuh dengan kemuliaan dan malam yang penuh dengan keagungan. Kerana apa? Kerana Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sebab itu dinamakan Lailatul Syarafi wal Azmah. Maknanya, maksud dia banyaklah. Itu beberapa maksud dan juga makna yang disebut oleh ulama-ulama kita. Begitu juga dalam kitab ini juga Fadlu Lailatul Qadri, kelebihan Lailatul Qadar. Kelebihan Lailatul Qadar. Sebelum hamba pergi ke kelebihan Lailatul Qadar, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in, syarah dia I'anatul Talibin. Orang pondok ngajilah kitab Fathul Mu'in, syarah dia I'anatul Talibin. Kalau kita rujuk dalam Babus Saumi, dia akan sebut di sini cerita. Cerita ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Wa ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu, Ibnu Abbas cerita kepada kita, annahu zakara li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun min bani Israel hamala silah ala atiqati fi sabilillah alfa syahrin. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seorang lelaki daripada Bani Israel, dia sentiasa memegang senjata, memikul senjata untuk berada di medan fi sabilillah, sentiasa perang berlawan dengan musuh. Berapa lama? Alfa syahrin, selama 1000 bulan. Kerja dia hanya berjual
berjihad selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lidzalika. Maka Nabi rasa takjub, Nabi rasa kagum dengan lelaki tersebut. Wa tamanna zalika li ummati, dan Nabi nak benda tu, perkara itu ada kepada pengikut-pengikut dia ataupun umat dia. Bukan Bani Israel je, Nabi nak juga berlaku kepada umat dia. Faqala ya Rabbi ja'alat ummati aqsaral umam a'maran wa aqalluha a'malan. Ya Tuhanku, menjadikanlah umat aku ni aqsarul umam a'maran, umat yang panjang umur dia, tidak panjang sangat. Tidak sebagaimana umur umat-umat yang terdahulu. Wa aqalluha a'malan, dan amalan dia ni tak banyak. Mu jadikan hamba aku ataupun umat aku ni umur pendek. Bila umur pendek, maka amalan pun sikit. Fa'atallahu ta'ala lailatul qadri khairan min alfi syahr. Maka disebabkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah Taala menganugerahkan Lailatul Qadar kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cerita ni disebut oleh Al-Imamul Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Kitabus Siyam, kelebihan Lailatul Qadar. Cuma hadis yang bersebut ni, yang diriwayatkan, yang diambil daripada Al-Imamul Baihaqi ni, hadisun mursal. Hadis mursal. Kalau kita ngaji mustalah hadis, hadis mursal ni hadis yang dalam perawi dia tu, dia tak orang panggil dia gugur nama sahabat. An tu dia gugur nama sahabat, terus kepada tabi'in. Qala sebagai contoh, qala an Sa'id, an Abi Sa'id Al-Musayyib ataupun Al-Musayyib qala Rasulullah. Tu hadis mursal, kerana Sa'id bin Musayyib ni tabi'in. Bagaimana tabi'in boleh jumpa direct dengan Rasulullah? Maknanya dia gugur nama sahabat. Tu orang panggil hadis mursal. Maka hadis mursal ni ulama khilaf. Ada ulama tolak, ada ulama berhujah, dia juga ada ulama yang menetapkan syarat untuk beramal dengan hadis mursal. Ambo royak ni supaya kita tidak keliru. Hak cerita hak ambo royak ni tadi hadis mursal, tidak hadis sahih. Ambo royak hukum, takut kita peling. Hak cerita berkenaan lelaki daripada Bani Israel hak memegang senjata tu adalah hadis mursal, bukannya hadis sahih. Takut kita jadi peling. Hadis mursal ni ulama khilaf, nak terima ke tak saya terima ke, ataupun ada syaratnya, terpulang kepada kita. Cuma hak sahihnya sebagaimana yang bersebut tadilah, ulama-ulama sebut Lailatul Al-Azmah Wasyaraf dan juga sebagainya. Kelebihan yang berada, kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan, berada pada Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat yang sama-sama kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, tanazzalul malaikatu warruh fiha, tatanazzal, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Benda yang paling besar sekali, iaitu kelebihan Lailatul Qadar ini,
iaitu menyamai 1000 bulan. Bukan setakat tu saja, malaikat turun, malaikat rahmat turun, Jibril alaihi salam turun untuk memberi salamun hiya hatta matla'il fajr, untuk memberi keberkatan dan juga kelebihan sehingga mana terbitnya fajar. Sehingga mana terbitnya fajar. Itu kelebihan-kelebihan yang kita sudah maklum, yang kita sudah tahu. Dan apa yang penting, kita mengambil faedah dan kita mengambil pengajaran serta kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kelebihan tersebut. Dan semalam adalah malam ganjil. Semalam adalah malam yang ke-21. Dan kita tahu Lailatul Qadar ini berada pada Al-Witri Al-Ashri Al-Awakhir, berada pada 10 malam yang terakhir, iaitu malam ganjil. Disebut juga dalam kitab ini, waktu hadhihi lailati al-mubarakah, waktu berlakunya Lailatul Qadar. Berlakunya Lailatul Qadar ini menurut ulama dalam kitab ni ada beberapa pendapat. Banyak ni. Ambo duk bila-bila ada 14 pendapat. Bila berlakunya Lailatul Qadar ini ada 14 pendapat. Disebut dalam kitab Lailatul Qadar ini. Yang pertama, innaha takunu fi ramadhani kulli. Pendapat yang pertama, Lailatul Qadar ini berada pada sebulan puasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Mana hujah dia? Hujah dia daripada hadis Ibnu Umar. Ayatnya ulama-ulama kita khilaf ni bukan khilaf saja-saja, tapi ada sandaran dia, ada kekuatan dia, ada kehebatan masing-masing. Pendapat yang pertama disandarkan kepada hadis daripada Abu Daud, daripada Ibnu Umar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita belajarlah pagi ni. Yang kedua, innaha fi awwali lailatin min Ramadan. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar ini pada malam pertama, pada hari pertama bulan Ramadan. Hak ni berdasarkan kepada hadis daripada Anas bin Malik. Bukan calek-calek orang ni. Daripada hadis Anas bin Malik. Yang ketiga, innaha lailatus sabi'i asyar. Pendapat yang ketiga kata Lailatul Qadar ini pada 17. Malam 17. Malam 17. Kerana apa? Kerana berdasarkan kepada berlakunya peristiwa Ghazwah Badar. Ghazwah Badar ni 17 Ramadan. Kita baca dah, kita tahu dah. 17 Ramadan berlakunya Ghazwah Badar Al-Kubra. Dan juga pendapat ini adalah sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi. Zaid bin Arqam, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Ni pendapat daripada pok-pok dia lah ni. Yang keempat, innaha lailatun 19. Berlaku pada malam 19. Berlaku pada malam 19. Hadis daripada Ja'far bin Muhammad. Daripada Ja'far bin Muhammad. Hu'amah sebut ni hadis sahih berlaku. Bukan hadis mursa, bukan hadis dhaif, hadis sahih berlaku. Ayatnya kuatnya pendapat ulama-ulama kita. Yang kelima, innaha lailatul 20 idza kana syahru taman wa lailatu 21 idza kana syahru naqisan. 20 malam 20 Ramadan. 20 Ramadan ni sekiranya cukup 30 hari puasa. Kalau 30 hari puasa, Lailatul Qadar dia 20 malam 20. Kalulah tak cukup,
hanya 29 sahaja puasa kita tahun tersebut berlaku pada bulan berapa? Malam 21. Ini pendapat Ibnu Hazmin, ulama juga ni, dalam kitab dia Al-Muhalla. Tu pendapat yang kelima. Amo sebut ni supaya kita dapat ilmu. Yang keenam, Lailatu Ihda wa Ishrin, malam yang ke-21. Malam ni, malam 21 ni, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari riwayat hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar ni malam ke-21. Daripada siapa? Daripada Sa'id Al-Khudri. Tu pendapat yang keenam. Pendapat yang ketujuh, innaha lailatu isnaini wa ishrin, malam yang ke-22. Ini pendapat daripada Al-Imamu Al-Hasanul Basri. Ni ulama-ulama belakang ni, yang mana dikuatkan dengan hadis daripada Abdullah bin Unais. Yang ketujuh. Yang ke-8, malam 23, Lailatu Salasi wa Ishrin, malam yang ke-23, berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Unais, hak sebagaimana yang terdahulu. Hak 21 pun ambil hadis dia, hak 22 pun ambil hak dia, 23 pun ambil hak dia. Nombor 9, hadis nombor 9, pendapat yang ke-9, Lailatu Arba'i wa Ishrin, malam yang ke-24. Hak ni daripada hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas riwayat hadis, Imam Bukhari letak dalam sahih dia, iltamisu fi arba'i wa ishrina, yakni Lailatul Qadri atau kama qala. Hadis sahih. Carilah kamu Lailatul Qadar ini pada malam 24. Ni pendapat ulama, tidak kaji ni. Hadis sahih daripada Imam Bukhari, riwayat daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi, hok hebat tafsir. Dia kata malam 24. 10, pendapat yang ke-10, Lailatu Khamsi wa Ishrin, malam yang ke-25. Malam yang ke-25 ni, wa qad jaa dzalika fi adadin minal ahadits. Jadi banyak hadis-hadis yang menguatkan bahawasanya Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 25. Antaranya hadis daripada Ibnu Abbas, iltamisuha fil ashri al-awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri fa fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, wa fi khamisatin tabqa. Hadis daripada Sa'id Al-Khudri dan beberapa ulama-ulama sahabat-sahabat yang lain. Pendapat yang ke-11, innaha lailatus sabi'i wal ishrin, malam yang ke-27. Inilah pendapat yang masyhur mengikut jumhurul ulama. Jadi jumhur ulama berpandangan Lailatul Qadar ini malam yang ke-27. Wa ilaihi zahabal jammu al-ghafiru minas sahabati wat tabi'in wa intihau aksaru ulama'il Islam. Kebanyakan ulama-ulama dunia, sahabat-sahabat, memilih bahawasanya Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 27 berdasarkan hadis yang jiddan wa yashhadu lahu ahaditsu katsiratun jiddan. Sebut dalam ni terlalu banyak riwayat-riwayat dan juga hadis-hadis yang mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 27. Amba tidak mahu sebutlah, terlalu banyak disebut dalam kitab ni. Amba sebut saja, iaitu hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Sami'tu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi. Dia kata,
Wallahi alladhi la ilaha illahu innaha la fi Ramadan yahlifu wa la yustathna wa wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku ni tahu mananya Lailatul Qadar ini. Aku tahu bila Lailatul Qadar. Hiya lailatul lati amarana Rasulullah biqiyamiha. Aku tahu itu sebab apa? Sebab Rasulullah royak kepada aku, malam tersebut kena bangun untuk qiyam. Kena bangun untuk qiyam, bangun melaksanakan ibadat, iaitu hiya lailatu sab'ina wa ishrin, iaitu malam 27 Ramadan. Dia yakin itu sebab apa? Sebab Nabi royak ke dia. Nabi royak ke dia, malam ni mu kena bangun untuk qiyam. Malam berapa? Malam 27. Ni hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abdullah Ubay bin Ka'ab. Tu pendapat yang ke-11. Pendapat yang ke-12. Innaha lailatu tis'i wa ishrin, iaitu malam 29. Hak ni hadis banyak juga ni. Hadis yang sangat banyak juga. Yang ke-13, innaha akhiru lailatin. Boleh berlaku juga Lailatul Qadar ni pada malam akhir Ramadan. Esok raya tu, malam tu boleh berlaku Lailatul Qadar, berdasarkan orang panggil riwayat daripada Ibnu Khuzaimah, hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pendapat yang terakhir, innaha fil ashri al-awakhir wa fi autarihi. Jadi pendapat yang ke-14 ni berlaku pada 10 malam terakhir pada malam ganjil. Berlaku pada 10 malam terakhir pada malam ganjil. Hak ni juga sangat banyak. Jadi kesimpulan hak ambo nak royaknya, kita tak perlulah nak target. Kita nak aim malam tu Lailatul Qadar, malam ni Lailatul Qadar. Ambo sekadar royak bahawasanya pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan Lailatul Qadar ini berdasarkan kepada hadis yang sahih, pendapat yang sahih. Maka kita nak selamat, kita sudah malam kita 10 akhir Ramadan ini, tak kira lah witir ke, malam witir ke, malam ganjil ke, kita qiyam semua, kita periduk semua. Tak perlulah kita pilih hak tu, kita pilih hak ni. Dan alhamdulillah, hak kita buat pun lagu tuduh lah. Kita tidak pilih, kita sudah juga 10. Kita sudah juga 10. Dan insya-Allah salah satu daripada 10 malam tu, insya-Allah kita akan mendapat Lailatul Qadar. Bab seterusnya, hal ulima Rasulullah Lailatul Qadar. Dia tanya kita, Rasulullah ni tahu ke tak bila Lailatul Qadar ni? Dia tanya kita, hal ulima Rasulullah, hal alima Rasulullah Lailatul Qadar. Rasulullah tahu ke bila Lailatul Qadar? Ni soalan. Kadang-kadang kita pun nak tanya juga, Rasulullah ni tahu ke tak Lailatul Qadar ni? Jadi dia bahas. Akhir sekali Nabi SAW, ulama-ulama berpendapat anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam u'limuha. Rasulullah tahu ba'da an nusiha. Selepas tu Allah Ta'ala buat Nabi ni tak ingat. Walam yu'zan lahu fi ta'yiniha. Dan Allah Ta'ala tidak membenarkan kepada Nabi untuk Nabi royak bila. Jadi nak royaknya, Allah Ta'ala royak kepada Nabi tu bila Lailatul Qadar. Cuma Nabi tak ingat, dan Allah Ta'ala tak izin Nabi ni royak kepada para sahabat. Nak royaknya, Nabi ni tahu bahawasanya bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Cuma Allah Ta'ala lupakan Nabi, tak ingat ke Nabi, dan juga tidak benarkan kepada Nabi untuk Nabi royak. Untuk Nabi royak.
Sebab tu berlakunya khilaf di kalangan ulama bilakah berlakunya Lailatul Qadar, kerana terlalu banyak. Ambo sebut tadi sebahagian sahaja pendapat-pendapat daripada ulama. Tanda-tanda Lailatul Qadar, hak kita tahu, hak kita maklum, innaha tatlu'u ay syamsu yauma idzin la syi'alaha ka'annaha tasa aw tasat. Pagi qiyam, orang panggil pagi Lailatul Qadar ini, cahaya matahari ataupun matahari keluar, yang mana cahaya dia tak cerah mana. La syi'alaha, tak cerah mana. Skala-skala tubik tu cerah, tapi keesokannya bila matahari terbit, cahaya dia tidak terang mana, sama-sama. Itu adalah tanda yang jelas, hak kita boleh tengok dengan mata kepala kita, bahawasanya pada malam tersebut berlakunya Lailatul Qadar. Ada lagi tanda-tanda lain, cuma disebut dalam kitab. Orang alim dia ada tanda umum, dia ada tanda khusus. Bagi alim ulama, dia nampak perbezaan malam Lailatul Qadar ini dengan malam-malam biasa. Dia tahu. Tapi untuk kita orang awam ini, untuk hamba orang awam ini, tanda dia mudah je. Bila matahari terbit, kita akan tengok cahaya matahari itu sama-sama, tidak terang sebagaimana biasa. Seterusnya, kaifa nuhyi Lailatul Qadar, bagaimana kita nak menghidupkan malam kita, nak menghidupkan orang panggil Lailatul Qadar kita, malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita nak menghidupkan? Disebut dalam ni istihbabu qiyamiha fil masjid. Iktikaf lah. Iktikaf maknanya 10 malam terakhir ini kita niat iktikaf. Kita baca dalam kitab fiqh, sunat niat iktikaf ni kita beriktikaf masjid yang didirikan solat Jumaat. Itu lebih baik. Alhamdulillah lah, masjid kita ni buat Jumaat, maka cukup syarat, sempurna, kerana masjid kita masjid yang didirikan semaya Jumaat. Itu adalah orang panggil sangat comel untuk kita sama-sama beriktikaf untuk mendapat Lailatul Qadar. Dan bila kita berada di masjid, dia kata sini, wa minal khata'i asyani'i an yusalla minal laili wa yanamu an salati subhi. Dia kata kecacatan dan perkara yang salah dilakukan oleh orang ramai ni, dia semaya malam terlalu banyak, kabar-kabar terlepas maya subuh secara berjemaah. Sebab galik sangat semaya malam ni, tak tinggal semaya malam ni, subuh terlepas. Ni orang panggil al-khata' asyani', tak comel. Kita nak qiyamul lail pun lepas tu kita semaya subuh secara berjemaah. Itu hak lebih baik. Jangan duk qiyamul lail tiap-tiap malam, tapi subuh kita tak semaya di masjid, apatah lagi semaya subuh secara berjemaah. Itu perkara yang tak comel. Disebut juga di sini, hamba ambil masa sikit. Disebut di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imamul Ghazali rahimahullah, dia sebut kepada kita tips untuk mudah kita bangun qiyamul lail. Bayanul asbabil lati yatayassaru biha qiyamul lail, perkara-perkara yang menyebabkan mudah kita ni bangun qiyamul lail. Ada berapa sini? Ada 3. Yang pertama, alla yaksuru minal akli. Kok mana-mana pun yang pertama kena kurang makan. Bila perut kenyang, terlalu kenyang, nak bangun tu payah. Yang kedua, alla yata'attaba nafsahu khilalan nahari bil a'mali allati ta'ya biha ta'ban biha al jawarih. Tahya biha al jawarih. Tubuh kita ni jangan letih sangat.
Kita duk kerja sehari, duk buat kerja sehari ni, tubuh kita jangan letih sangat buat kerja. Takut payah untuk kita qiyamul lail. Yang ketiga, alla yatruka al-qailulah bin nahar. Kita kena tidur sebentar tengah hari. Sehari tu kena tidur sebentar. Oh, jangan tak tidur. Bila tak tidur tu gak kerja kita letih, kita tak tidur. Lepas tu gak lepas buka puasa cara jenera. Cara jenera, pejam-pejam celik. Banyak pejam pada celik. Sajalah kita. Jadi kita kena tidur dulu sebentar supaya kita cepat bangun. Yang keempat, alla yahtaqibal auzar bin nahar. Hak ni ulama sebut, Imam Ghazali sebut, kena kurangkan buat dosa. Sebab apa? Bila kita buat dosa, yuqasi al-qalb, menyebabkan hati kita kerah. Bila hati kita kerah gak, nak ibadat go tu payah, nak ibadat go ni payah. Tu tanda-tanda sebab-sebab zahir. Sebab-sebab batin, Imam Ghazali kata, hati kita kena bersih daripada hasad dengki, daripada penyakit-penyakit hati, sombong ko, riak ko, takabur ko, kok mana-mana pun hati kita kena bersih. Tu tanda dalaman yang disebut oleh Al-Imamul Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita mesti menghidupkan malam terakhir ini dengan amalan-amalan soleh, dengan perkara-perkara yang baik, tidak lain tidak bukan untuk mencapai Lailatul Qadr. Allah Ta'ala nak bagi kepada kita Lailatul Qadar, maka kita kena bersungguh-sungguh. Dan insya-Allah, amo yakin adik kakak jemaah sini sentiasa menghidupkan malam. Cuma senapah kita pecuk dah 1 Ramadan, kita perhabis sampai 30 Ramadan. Jangan ngelah-ngelah ni kita pancik. Kalau kita pancik gak, kena pitah demo lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita pakat-pakat doa kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita sempat sudah orang panggil ibadat Ramadan dan sempat untuk mendapat Lailatul Qadar insya-Allah. Rasa cukup setakat tu dulu. Amo minta maaf banyak sebab langgar sikit pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, rahmati kita. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.